Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi kepada semua murid tahun 3, sila keluarkan buku teks tajwid dan lihat pada muka surat 30. Saya ulang, sila keluarkan buku teks tajwid dan lihat pada muka surat 30. InsyaAllah pada hari ini kita akan masuk kepada pelajaran yang baru, iaitu pelajaran keempat yang berbunyi Lam Lafzul Jalalah. Lam Lafaz Al-Jalalah. Okey, apakah yang kita akan belajar pada tajuk ini? Ada 4 perkara. Kita lihat pada kotak kuning ini. Di akhir pembelajaran, murid dapat yang pertama, menyatakan pengertian Lam Lafaz Al-Jalalah. Apa dia itu? Pengertian Lam Lafaz Al-Jalalah. Okey, yang kedua, murid dapat menyatakan huruf dan hukum Lam Tafkhim dan Lam Tarqiq. Okey, dalam tajuk Lafaz Al-Jalalah ini ada 2 jenis lam. Yang pertama nama dia lam tafkhim, iaitu lam yang dibaca secara tebal. Yang kedua nama dia lam tarqiq, iaitu lam yang dibaca secara nipis. Okey, itu yang kedua. Kita nak tahu huruf dan juga hukum dia. Okey, yang ketiga, membezakan cara bacaan lam tafkhim dan lam tarqiq pada lafaz Al-Jalalah. Lepas kita dah tahu huruf, kita dah tahu hukum, kita nak tahu apa? Cara bacaan. Ini yang sangat-sangat penting. Kita nak tahu cara bacaan supaya bila kita baca Al-Quran, kita sebut dengan sebutan ataupun bacaan yang tepat. Okey, dan yang terakhir sekali kita akan sentuh, iaitu murid dapat mengeluarkan contoh hukum lam tafkhim dan lam tarqiq pada lafaz Al-Jalalah. Lepas dah tahu cara bacaan, awak semua ataupun kita semua akan belajar pula contoh-contohnya di dalam Al-Quran. Okey, baik, itu yang akan disentuh dalam tajuk keempat ini. Seperti tertera pada gambar. Nampak tak gambar ni? Gambar apa ni? Gambar muazzin sedang melaungkan azan kan? Ada tak lafaz Al-Jalalah dekat sini? Ada. Illallah. Dan Rasulullah. Macam mana cara sebutan tu? Itu yang kita akan belajar. Okey, baik, kita bergerak kepada muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat 31. Nampak tak ada gambar suasana di dalam kelas? Mungkin ada ramai di antara kita yang rindu nak belajar dalam kelas. Okey, tak apa. Semoga tak lama lagi kita doa insya-Allah dapat masuk dan belajar dalam kelas kembali. Okey, kita lihat sekejap. Apakah maksud lafaz Al-Jalalah Ahmad? Ustazah bertanya kepada murid yang bernama Ahmad. Kita tengok apa jawapan Ahmad. Ahmad bagi tahu maksud lafaz Al-Jalalah ialah Allah. Lafaz Al-Jalalah tu apa? Lafaz Al-Jalalah adalah lafaz agung, iaitu lafaz Allah. Mudah kata lafaz Al-Jalalah adalah Allah. Tak perlu nak pening-pening kepala ya. Lepas ni kalau ustaz tanya apakah itu lafaz Al-Jalalah, sebut lafaz Al-Jalalah adalah lafaz Allah. Okey, baik. Tetapi tajuk kita bukan lafaz Al-Jalalah. Tajuk kita adalah lam lafaz Al-Jalalah. Apa pula maksud lam lafaz Al-Jalalah? Kita lihat pada bahagian bawah ini. Perhati dan faham. Okey. Pengertian lam lafaz Al-Jalalah. Tadi pengertian lafaz Al-Jalalah. Sekarang ada penambahan perkataan lam. Okey, apa dia pengertian dia? Okey, lam pada lafaz Al-Jalalah ialah lam berbaris atas ataupun fathah yang terdapat pada lafaz Allah. Apa maksud dia tu Ustaz? Okey. Lam yang berbaris di atas, iaitu fathah yang terdapat pada lafaz Allah.
kita tengok pada lafaz Allah. Ustaz cuba tulis kat sini supaya awak nampak. Okey, lafaz Allah, ya. Tengok. Alif, lam, lam, ha. Okey, baik. Okey. Ada berapa huruf lam dalam perkataan Allah? Ada 2. Okey, lam yang pertama dan lam yang kedua. Okey, baik. Sekarang ini dia kata apa? Lam pada lafaz al-jalalah adalah lam yang berbaris atas yang terdapat pada lafaz Allah. Jadi kita lam lafaz al-jalalah yang mana? Yang pertama ataupun yang kedua? Mana satu? Lam lafaz al-jalalah. Yang kedua, iaitu merujuk kepada lam yang kedua ni. Bukan lam yang pertama. Lam yang kedua. Tajuk ni bersentuhkan kepada lam yang kedua, iaitu lam yang berbaris fathah pada lafaz Allah. So kita nak berbicara tentang huruf lam yang kedua ni. Okey, boleh faham ya? So kalau Ustaz tanya apakah itu lam lafaz al-jalalah? Lam lafaz al-jalalah adalah lam yang berbaris fathah pada lafaz Allah, seperti yang tertera pada skrin awak sekarang ini. Okey, baik. Boleh faham ya? Bukan lam yang pertama ni. Yang lam pertama ni bukan lam lafaz al-jalalah. Lam yang kedua ni yang merujuk kepada lam lafaz al-jalalah. Okey, baik. Okey, selesai kepada pengertian, kita nak tengok pula kepada cara menyebut ataupun bahagian ataupun jenis lam lafaz al-jalalah. Okey, saya dah sebut tadi pada awal kelas ada 2 jenis, iaitu lam tafkhim dan yang kedua lam tarqiq. Lam tafkhim maksud dia apa? Lam yang dibaca secara tebal. Dan manakala lam tarqiq ialah lam yang dibaca secara nipis. Macam mana cara nak bezakan tu nanti kita akan lihat. Okey, sekarang ni ingat dulu pengertian dan juga ingat juga jenis ataupun cara bacaan dia. Okey, seterusnya kita lihat pada muka surat 32. Okey, pada muka surat 32 ini kita akan masuk kepada jenis ataupun cara bacaan yang pertama, yang mana disebut sebagai lam tafkhim ataupun lam yang dibaca secara tebal. Kita lihat di sini macam mana waktu bila kita nak baca lam secara tebal. Okey, lam yang dibaca secara tebal adalah pada lam pada lafaz al-jalalah dibaca tafkhim atau tebal sebelumnya huruf yang berbaris atas atau berbaris depan. Bermakna sekiranya sebelum perkataan Allah itu berbaris, sekiranya huruf terakhir pada perkataan sebelum perkataan Allah ataupun lafaz al-jalalah itu berbaris atas ataupun berbaris depan, maka di situ kita perlu baca dengan tebal. Sebagai contoh nak bagi nampak jelas, awak tengok pada perkataan misal ni. Okey, baris atas. Okey, macam mana kita tahu baris atas? Kita tengok pada perkataan minallah. Huruf terakhir sekali. Huruf apa? Sebelum perkataan Allah tu huruf nun. So nun ini berbaris atas ataupun berbaris fathah. Okey, baik. Disebabkan dia berbaris atas ataupun berbaris fathah, kita perlu baca secara tebal. Macam mana cara bacaan tebal? Bunyi dia akan jadi macam ni. Minallah. Minallah. Cuba sebut Ustaz sebut, awak pun sebut dekat rumah. Minallah.
Kena tebal. Jangan baca minallah. Jangan baca minallah. Itu bacaan yang salah kerana tidak tebal. Yang tebal minallah. Sebab apa baca tebal? Sebab huruf nun berbaris atas. Huruf terakhir sebelum lafaz al-jalalah berbaris atas. Yang bawah ni pula. Ini contoh untuk baris depan. Okey Baris depan fadlullah. Tengok pada huruf terakhir iaitu huruf apa? Lam. Lam di sini berbaris depan kan. Fadlullah. Jadi kita kena sebut secara tebal. Fadlullah. Bukan fadlullah. Kalau baca macam itu, itu bacaan yang salah. Yang betul kita kena baca tebal. Fadlullah. Kalau ada yang tak mampu baca dengan tebal, kena berlatih dari sehari ke sehari supaya dapat baca dengan bacaan yang tebal tersebut. Jadi Ustaz ulang, kenapa kita baca tebal? Kerana huruf sebelumnya itu berbaris fathah ataupun baris atas dan berbaris dhammah ataupun berbaris depan. Atau baris atas, baris depan, automatik kita kena baca lafaz al-jalalah itu secara tebal. Okey. Dekat sini ada beberapa contoh. Okey, Ustaz sebut, awak ikut ya. Idza dzukirallah. Okey, yang kedua, hadanallah. Yang ketiga, wa taba'allah. Dan yang keempat, minallah. Nampak tak? Semuanya huruf terakhir sebelum lafaz al-jalalah berbaris apa? Berbaris atas. Dzukira, hadana, wa taba'a, mina. Semuanya berbaris atas. So kena baca dengan tebal. Manakala untuk baris depan pula, ada 6 contoh Ustaz sebut, awak ikut di rumah. Fattaqullah. Qalullahumma wa ati'ullah mimma razaqakumullah ghairullah la yanaluhumullah. Nampak tak sekarang ni? Nampak kan? Kenapa kita baca secara tebal? Sebab yang ni huruf terakhir berbaris depan. Okey, itu untuk lam tafkhim. Okey, boleh faham ya? Sekarang kita akan masuk pula kepada yang kedua, cara bacaan yang kedua, iaitu disebut sebagai lam tarqiq. Hari ni kita belajar semua terus. Mudah kan? Nanti kita akan ulang kaji dari semasa ke semasa. Okey. Untuk lam tarqiq pula, ataupun lam yang dibaca secara nipis, apakah maksud dia? Okey, maksud dia lam pada lafaz al-jalalah dibaca tarqiq apabila sebelumnya terdapat huruf yang berbaris bawah. Mudah. Kalau tadi lam tafkhim baris atas atau depan. Tetapi kalau lam tarqiq huruf terakhir itu berbaris bawah. Sebagai contoh, kita baca apa? Bismillah. Bismillah. Mi. Nampak tak? Mi itu berbaris bawah. Jadi kita kena baca bismillah. Yang baca bismillah, tebalkan pula tiba-tiba kan. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia kena baca tarqiq, sebab dia berbaris bawah. Baca secara nipis. Bismillah. Barulah betul cara bacaan bagi perkataan ataupun contoh bismillah. Okey. Ini ada contoh, beberapa contoh untuk lam tarqiq, iaitu huruf yang terdapat baris bawah pada huruf yang terakhir. Kita start baca, awak ikut sama-sama di rumah. Ghairu mu'jizillah.
min dunillah bi'ilmillah afaghayra dinillah. Nampak tak? Sebab apa Ustaz baca secara nipis pada contoh-contoh ini? Kerana semuanya huruf terakhir itu berbaris bawah. Mu'jizillah, min dunillah, bi'ilmillah, afaghayra dinillah. Semuanya berbaris bawah. Jadi kena baca secara tarqiq, iaitu baca secara nipis. Okey. Boleh faham setakat ini? Jadi itu adalah dua jenis bacaan untuk lam lafaz al-jalalah, yang mana kita perlu sebut mengikut baris yang terakhir bagi perkataan sebelum lafaz al-jalalah itu. Sekiranya berbaris contoh sekiranya berbaris atas kan, ataupun berbaris dhammah. Sekejap Ustaz betulkan sikit ni, tak cantik pula. Sekiranya berbaris atas ataupun berbaris dhammah, bertemu dengan perkataan Allah. Okey, cara bacaan dia akan jadi apa? Cara bacaan dia akan jadi tebal, iaitu tafkhim. Kena baca secara tebal. Tafkhim maksudnya tebal. Minallah. Contohnya kan, waktu bila? Waktu berbaris atas ataupun berbaris depan. Okey, kena baca secara tebal. Okey, sekiranya huruf sebelum itu berbaris bawah, bertemu dengan lafaz al-jalalah, kena baca tebal ke nipis? Kena baca secara nipis. Nipis kita sebut apa? Kita sebut tarqiq. Kena baca secara nipis ataupun tarqiq. Contohnya min dunillah. Supaya betul, iaitu nillah huruf berbaris kasrah ataupun berbaris bawah. Jadi kena baca secara nipis. Jadi itu cara dia. Cara bacaan, contoh bacaan yang kita semua kena tahu bagi tajuk lam lafaz al-jalalah. So tak nak lagi lepas dia dengar minallah, tak nak baca macam tu. Ghairullah, tak nak baca macam tu. Kena baca mengikut baris. Kalau baris atas atau baris depan, baca tebal. Kalau baris bawah, baca nipis. Tafkhim maknanya tebal, tarqiq maknanya nipis. Okey, Ustaz boleh faham tajuk ini dengan baik. Itu sahaja daripada Ustaz. InsyaAllah kita akan pergi satu persatu selepas ini untuk menambahkan lagi kefahaman awak dari semasa ke semasa. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.